Bunga daun getah yang diperbuat oleh daun-daun getah yang terbuang merupakan satu hasil kraftangan yang sangat bernilai. Bunga ini dilihat bukan sahaja cantik, malah ianya menampakkan kreativiti yang sangat unik oleh si pembuatnya. Puan Haja Alimah adalah pengasas kepada pembuatan bunga daun getah ini. Beliau yang berasal dari kampung Kubu Gajah, Paya Jaras ini menggunakan daun getah dalam penghasilan kraftangan beliau sendiri sejak 30 tahun yang lalu. Jadi pada satu hari saja-saja berjalan dekat kebun getah, makcik ada jumpa rangka daun getah tu yang tak koyak. Jadi dia cantik, dia tak ada daun dia tak elok, tak ada berlubang, tak ada apa. Jadi makcik belek dia, makcik kata ini satu bahan yang cantik pula. Beliau menganggap daun-daun tersebut mampu diketengahkan. Lebih kurang dalam 20 hari makcik lalu kawasan tu, makcik nampak daun getah yang makcik rendam tadi ni bertabur dekat situ, semua putih. Semua jadi rangka. Cantik rangka dia dah. Ya, itulah baru makcik ambil benda tu, makcik tengok ini satu bahan yang boleh diketengahkan. Pembuatan kraftangan ini perlu melalui beberapa proses seperti yang dilakukan oleh Haja Alimah sendiri, terutamanya dalam pemilihan daun getah. Kita nak menggunakan daun getah, kita kena nak tahu pilih, daripada pilih daun. Peringkat daun, atas, nak bawah, nak tengah. Daun-daun itu perlulah dipilih secara teliti tanpa mempunyai sebarang kecederaan seperti kering dan bertahi lalat yang sukar untuk dibersihkan. Sikit pun tak mau ada tahi lalat, ada hitam-hitam, semua nak ambil daun yang sebersih-bersih yang macam ni. Ambil daun tu tadi kita bawa balik, kita kena rendam masuk ke dalam air selama 1 bulan. Dalam 1 bulan tu 11 lepas pada 10 hari baru ganti air. Lepas tu rendam lagi. Kalau 20 hari lepas rendam pun boleh ganti air lagi kalau tak mau busuk. Kalau nak terus rendam sampai sebulan pun tak apa. Setelah sebulan direndam, daun-daun tersebut menampakkan tulang rangka yang mudah untuk dicuci. Sudah rendam sebulan, kita keluarkan daun itu, kita boleh dah basuh. Kita basuh sampai dapatkan rangka dia. Lepas basuh tak rangka, kita berhenti, kita toskan lebih kurang dalam 6 jam, baru kita rendam pula dengan air klorok untuk memutih. Daun-daun tersebut kemudiannya dicuci menggunakan cecair peluntur bagi memastikan warna bertukar menjadi putih dan fizikalnya juga bersih. Lepas pada tu kita naklah klorok sampai 1 malam. Jadi masa sebanyak klorok yang kita sukat ialah 1 cawan ini sampai besok. Ini daun yang kita klorok tadi yang sudah direndam 1 malam, kita keringkan. Dia jangan jemur tengah panas. Dia punya jemur tempat teduh. Lepas tu kelas saja daun tu kecil dan besar untuk nak buat bunga. Buat bunga daun getah ni dia kena buat bunga dulu baru spray warna. Kena buat. Dia ada jenis bunga lah, ada setengah jenis bunga kena spray daun dulu. Ada yang kan macam bunga ros ke bunga yang lipat-lipat ni kena buat bunga dulu. Baru kita colour. Kalau celup tak boleh, dia kena ada spray. Kalau celup itu tak tahan dia punya colour. Kalau kita pakai stone dia tahan. Perusahaan yang dijalankan oleh Haja Alimah dianggap satu kejayaan. Namun,
setiap kejayaan ada cabaran yang perlu dihadapi oleh Hajah Alimah sendiri. Ambil daun tu macam mana, kadang-kadang jadi ke kadang tak jadi. Rupanya nak cik usaha lah juga ambil rendam ke, kadang kalau dah rendam tu ada separuh jadi, separuh tak jadi. Kena nak ambil daun yang elok-elok, tak boleh ambil daun yang kita dah tahulah. Yang kita rasa susah buat sekarang ni, minat nak buat daun. Kurang sikit, payah sikit. Dan macam-macam dah nak buat. Yang kata busuk, nak ataskan busuk, bagaimana nak buang busuk dia. Kalau busuk ni berbau daun getah tu kan hebat sikit, jadi orang tak berminat lah. Justeru dalam cabaran yang dihadapi oleh Hajah Alimah dalam penghasilan kraftangan yang dijalankan ini, beliau dibantu oleh anak menantunya, Puan Siti Rozia Arifin, dalam perusahaan daun getah ini. Jadi saya sebagai menantu, sebelum saya berkahwin pun memang saya minat benda-benda kraft ni. Daripada dia, saya belajar membuat bunga. Pada tahun 1990-an, saya dihantar berkursus bunga tiruan selama 1 minggu oleh Risda. Daripada situ, saya mula bertambah minat lagi dengan kerja-kerja kraft. Atas keprihatinan pihak Risda, Puan Hajah Alimah telah menerima bantuan dalam bentuk prasarana dan latihan dalam mengkomersialkan perusahaan bunga daun getah. Jadi pihak Risda datang, dia tengok tempat ni patut dah ada sebab daun getah. Jadi dia bagi bantuan barang untuk meredam dan macam mana cara nak menggunakan color yang baik. Banyak sudah bagi, terutamanya dari segi prasarana, iaitu dewan, kita bagi dia kemudahan alat-alat membuat peralatan seperti spray apa tu, brushing spray, dengan pewarnanya sekali. Kita beri dia latihan yang lebih, yang kata terperinci lah mengenai nak membuat kraftangan itu sendiri, proses dengan lebih mudah dan lebih kata mengikut citarasa yang pasaran dah lah. Baginya membeling dan mengumpulkan wanita pekerja di luar bandar supaya boleh kita susun aktiviti mereka. Kita telah mewujudkan apa yang kita panggil sebagai perkumpulan wanita pekerja yang saya yakin masih wujud hingga ke hari ini. So, ahli-ahli tidak mungkinlah yang banyak kata diberi galakan dan diberi dorongan untuk melaksanakan apa jua aktiviti yang mereka pilih. Rasa hubungan kami dengan Risda pun memang cari beradik lah, sebab apa-apa pun pegawai Risda baik Puan Raina ke akan menghubungi untuk nak tempahan bunga ke, apa yang permintaan Risda lah atas kemampuan pada kami membekalkan. Hajah Alimah ni adalah orang yang gigih lah, seorang yang gigih. Sebab daripada awal 80 sehingga kini beliau masih aktif lagi lah dengan kraftangan yang dihasilkan oleh beliau. Harapan Risda supaya generasi muda turut serta memajukan lagi industri ini ke peringkat yang lebih tinggi. Makcik sama Risda akan berusaha lah lagi. Mungkin dapat orang muda boleh buat. Diharapkan agar ada generasi yang menyambung hasil kraftangan yang diasaskan oleh Hajah Alimah agar tidak ditelan zaman.